Itu jawapan ulama. Dia sudah ada keluarga di sana. Jadi hak ni tapi hak ni kalau kita nak takwil lagu tu seperti yang biasa takwilan ulama takwil tu, apa makna dia kata hatta qabadahu Allah azza wa jalla pula. Jadi boleh jadi Ibnu Umar tak tahu hak Sayyidina Osman tu buat gitu, ataupun dia tahu hak maksud dia di sini bukan di tempat dia bermukim tapi dalam musafir, di mana-mana ketika dia musafir. Tak kira lah kalau dia misalnya di satu tempat tu dia ada keluarga dia, isteri dia ada situ, itu cerita lain. Hak kita cerita ni dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan lagu ni lah sampai mati Sayyidina Osman. Dia nak ayat gitu. Tapi Ibnul Arabi buat kesimpulan seperti Syekh Zakaria taklik dia di bawah ni. Ibnul Arabi kata hadis ini menunjukkan bahawa orang duduk kata dia ada keluarga di Mekah tu dan dia semaya tamam di Mekah itu batilun, kata dia. Tak betul. Sebab dia utamakan hadis ni. Gitu. Tak apalah. Maknanya ada khilaf di situ. Bab at-tatawwu' 'ala ar-rahilah wal witr, ataupun dalam setengah nuskah tu bab at-tatawwu' wal witr 'ala ar-rahilah. Semaya sunat di atas kenderaan dan witir. Jadi bagi orang yang menerima, supaya kita baca saat ni lah nuskah ni, witir tu duduk kemudian. Dia ada makna tu, dia kata. Dia ada makna. Imam Abu Daud buat gitu. Dan kalau kita pakai lagu tu, lebih menunjukkan kebijaksanaan Abu Daud. Kalau kita kata babut tatawwu' wal witr, kita kata gitu, yang ini mengikut nuskah tu, bermakna kita mengatakan Imam Abu Daud ini dia tidak mengambil kira pendapat hak lain. Dia mengambil kira hak dia nampak, bagi dia hak kuatnya hak mana. Kalau kita kata dia letak witir ni kemudian, dia nak mengisyaratkan bahawa witir ini dengan sunat biasa ni tidak serupa. Kalau sunat biasa ni memang semua ulama terima berlaku, boleh sembahyang atas kenderaan. Tapi witir tidak semua. Sebab itu dia letak witir kemudian. Itu maksud dia. Baik, kalau kita mengikut hak lagi, witir itu letak selepas daripada tatawwu', maknanya Imam Abu Daud nak menganggap nak menyatakan bahawa tatawwu' sembahyang sunat biasa dengan witir ni serupa je, boleh atas kenderaan. Maknanya dia nak dia nak kritik lah, ataupun dia nak menyatakan bahawa hak witir tu tak boleh sembahyang atas kenderaan itu marjuh, tidak kuat, dan dia tidak setuju dengan hak tu. Ataupun dia nak menyatakan mazhab dia bukan lagu tu. Mazhab dianya witir itu bukan wajib, witir itu sunat seperti sunat-sunat yang lain. Sebab tu boleh sembahyang atas kenderaan. Kalau ia sembahyang wajib, tak boleh, dia kena turun bawah. Lepas tu dia amari hadis Nabi SAW sembahyang witir itu atas kenderaan dia, menunjukkan sunat. Tu dia nak ayatnya, menunjukkan sunat. Memanglah Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain menganggap witir itu sunat, walaupun antara sunat yang utama lah. Bahkan ramai daripada ulama dalam Syafi'i sendiri pun mengatakan sunat nombor 1 sekali witir, hak paling tinggi sekali witir. Ada juga hak mengatakan sunat subuh, ada khilaf tu, tak kira lah. Tetapi mana witir ni disebut hak atas kalau sunat. Sunat pun, hak kata sunat pun. Adapun Imam Abu Hanifah, dia kata witir itu wajib. Witir itu wajib, bukan fardu. Bukan fardu. Fardu tu sembahyang 5 waktu tu. Witir ni tidak fardu, tapi wajib. Tak sembahyang dosa. Tak sembahyang dosa. Gitu. Bagi dia. Dan tidak sembahyang sama. Tak sembahyang sama, jadi fasik orang tu. Siapa gitu dia. Kalau kita mengambil kira wal witr itu letak kemudian, bermakna Imam Abu Daud dia nak ambil kira semua pendapat. Sebab dia nak menyatakan khilaf ulama, dia nak menyatakan khilaf ulama. Dalam bab witir dengan sembahyang sunat ni ada khilaf ulama. Misalnya Imam Abu Hanifah, dia kata witir tak boleh sembahyang atas kenderaan, kena turun bawah. Sebab apa? Dia wajib, bukan sunat. Jadi Imam Abu Daud sebab tu dia letak witir tu kemudian, dia ambil kira melera orang hak kata wajib. Tapi
Bukan semua kata wajib lagu tu. Ramai juga orang kata sunat. Sebab tu dia mari sini, letak sini. Kalau kita kata witir tu letak sekali dengan tatawwu', bermakna dia ayat itu mazhab dia. Hak dia terjihkan hak itulah. Iaitu witir ni serupa dengan sunat. Dia tidak nak ayat pendapat orang lain. Dia nak ayat hak dia. Hak dia terjih. Iaitu sunat, serupa sunat lain. Kalau nak kira hak lebih sesuainya, iaitu nuskhah hak sebut babut tatawwu' wal witr ala rahilah. Witir tu sebut lepas tatawwu', bukan witir tu sebut kemudian. Tapi dalam kitab kita ni witir disebut kemudian. Cuma apa ni? Adalah bawah ni, ta'liq bawah ni dia ada sebut tu. Witir hak selepas tatawwu' tu ada sebut. Maknanya dalam satu nuskhah yang lain gitu. Hak lebih sesuainya sebut witir tu selepas tatawwu'. Sebab apa? Sebab hadis hak dia awak mari ni memang gitu. Nabi SAW dia semaya atas kenderaan dia. Ikut ayya wajhin tawajjahu, yakni tatawajjahu. Ikut ke arah mana kenderaan dia tu tuju. Tidak menghadap kiblat pun dia tak cara. Wa yutiru 'alaiha, dan Nabi SAW mengerjakan semaya witir atas kenderaan dia. Yusabbihu tu menunjukkan semaya tatawwu' lain-lain. Yutiru tu menunjukkan semaya witir. Jadi kedua-duanya Nabi SAW mengerjakan di atas kenderaan dia. Tetapi dia tidak semaya al-maktubah, yakni semaya hak fardu 5 waktu tu di atas kenderaan dia. Menunjukkan di sini Imam Abu Daud nak ayat dia serupa dengan pendapat hak ramai-ramai mengatakan witir itu tidak wajib. Apalagi kalau nak kata lebih pada tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW buat atas kenderaan. Buat atas kenderaan ni hak sunat. Menunjukkan witir itu sunat. Hak dia tidak buat atas kenderaannya sembahyang fardu. Dia boleh turun, dia turun. Kecuali kalau tak boleh turun, adalah ketikanya. Hak tak boleh turun tu sebab hujan, lecah lagi, tak ada tempat nak turun. Dia sembahyang atas kenderaan dia. Ada. Tapi dalam keadaan biasa kalau boleh turun, dia akan turun. Sebab sembahyang fardu dia tidak serupakan dengan orang lain-lain. Kalau mampu berdiri, tak boleh duduk. Tak boleh duduk, kena berdiri. Kalau mampu berdiri. Berbeza dengan sembahyang sunat. Ini Imam Abu Daud kata Nabi SAW sembahyang sunat atas kenderaan dia. Tak cara pergi ke mana, ke mana, tidak menghadap kiblat. Sembahyang witir pun lagu tu juga. Tetapi dia kata sembahyang fardu tidak. Sembahyang fardu tidak. Al-maktubah hak tu tidak. Al-maktubah tu mana? Sembahyang 5 waktu tu lah. Sembahyang 5 waktu. Berkenaan dengan sembahyang witir ke apa ni, pendapat Imam Abu Hanifah, dalil dia kita sudah bincang dah dulu. Sudah bincang. Jadi bagi orang itu satu perkara ada kena-mengena dengan tajuk yang Imam Abu Daud buat tu. Satu perkara lagi iaitu berkenaan dengan semaya sunat ni atas kenderaan ni kena masa start tu, nak takbiratul ihram, tahrimah tu orang panggil, kena menghadap kiblat ke tidak? Bagi orang yang mengatakan tidak perlu menghadap kiblat daripada awal tu, ketika takbiratul ihram pun tidak perlu, seperti Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia pegang dengan hadis-hadis macam ni lah. Kita tidak kata dia pegang dengan hadis ni, dengan sanad ni, moga dia orang dulu lagi hadis-hadis hak lagu ni hak dia pegang. Cuba tengok Rasulullah SAW dia semaya sunat atas kenderaan dia, tak kira ke arah mana kenderaan dia tu menghadap, tak ada sebut. Bila dia nak semaya mula-mula tu dia pusing dulu, tak ada sebut. Menunjukkan tak kisah. Imam Syafi'i dan orang-orang hak sependapat dengan dia, dia kata tak boleh sembahyang sunat pun. Dia kalau atas kenderaan ni mula-mula tu yakni takbiratul ihram tu kena menghadap kiblat. Lepas pada tu tak apalah, pusing pergilah ke mana-mana pun tak apalah. Dia pegang dengan hadis lain hak kemudian, nanti kemudian. Kita baca dah tadi. Jadi orang yang kata tidak perlu menghadap kiblat tu walaupun pada ketika takbiratul ihram dia pegang dengan ni, Imam Abu Daud mari belakang. Orang yang kata kena, dia pegang dengan orang lain. Gitulah. Lepas tu kita nak bakal mana? Ikutlah mana-mana pun. Muka ada hadis belakang kan?
Ada hadis berlaku.